67, muka surat 67. Betul. Masalah yang ke-101, yang Jawi muka surat 89. Rumi muka surat 67. Masalah ke-101, 101. Kita membicarakan masalah yang ke-101 berkaitan dengan imam dan makmum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Hendaklah makmum mufaraqah dengan imamnya jika bangun ia ke rakaat kelima. Kalau imam bangun rakaat yang kelima, maka hendaklah makmum tadi mufaraqah. Kalau tersilap lah ni. Jika imam bangun berdiri kepada rakaat kelima, yalah, manusia kan, mungkin dia ada buat salah, itu biasalah tu. Maka hendaklah makmum mufaraqah. Makmum tak boleh ikut. Makmum hendaklah mufaraqah, makmum tak boleh ikut. Dan mufaraqah dengannya, dan janganlah mengikutnya. Makmum yang pertama, bila imam silap, makmum dalam apa keadaan pun tak boleh ikut. Atas apa alasan pun tak boleh ikut jika imam buat salah. Walaupun tak batal, belum batal lagi. Walaupun tak batal, makmum, kalau kata imam tertambah rakaat kelima, makmum tak semestinya batal, cuma makmum tak boleh ikut. Betul kata janganlah mengikutnya, janganlah makmum ikut. Sebab kalau makmum ikut tu, makmum tahu dan makmum ikut, makmum tu batal. Okay? Dan jika ia mengikutnya juga, imam ikut juga, makmum ikut juga dengan sengaja serta tahu, dengan dia sengaja, makmum tahu imam rakaat kelima ni salah ni, tapi ikut juga, dan mengetahui ia haram, tahu haram, dan jika ikut batal. Kalau makmum tahu, makmum buat juga, niscaya batal sembahyangnya. Batallah sembahyang makmum. Yang ini biasa kita tahulah. Imam lebih rakaat, bila imam lebih rakaat ataupun imam buat apa-apa kesalahan, makmum tak boleh ikut. Imam sujud 3 kali, makmum yang sedar, imam sujud 3 kali ni, tak boleh ikut. Imam rukuk 2 kali, tak boleh ikut. Imam tak rukuk, makmum tak boleh lawan lah maksudnya. Makmum tak boleh rukuk, tak boleh ikut. Imam terus sujud, tak rukuk, makmum tak boleh ikut imam terus sujud. Begitulah yang lain-lain pun sekali, semua sama. Semua sama. Kalau tidak, makmum batal. Imam tak cukup rakaat, dah tahiyat, makmum tak boleh ikut. Jadi semua keadaan, jika imam buat salah dan makmum sedar, makmum tahu salah ni, makmum tak boleh ikut. Kalau tidak, makmum yang batal. Imam batal ke tak? Imam tak batal. Tak batal lagi, sebab imam bukan sengaja. Imam naik rakaat kelima, imam tak cukup rakaat, imam pergi sujud 3 kali, imam pergi rukuk 2 kali, imam tak rukuk terus sujud. Semua yang salah tu, imam tak batal. Sebab apa dia tak batal? Sebab dia salah. Walaupun dia salah, sebab dia bukan sengaja. Bila imam bukan sengaja, maka imam tak batal. Makmum pula kenapa ikut? Tahu dah kenapa ikut, sebab tu batal. Lainlah makmum pun pening sama macam imam juga. Maka dua-dua tak batal. Macam mana? Makmum pun betul kot makmum pun ikut aja. Itu tak batal lah juga, sebab sama-sama tak sengaja. Okey. Ini semua kita tahu. Yang kita nak bincang dalam masalah 101 ni apa? Jika makmum itu masbuk atau syak pada meninggalkan rukun, dia syak imam tu tinggal rukun, makmum ni makmum masbuk, sekalipun, yang ni kita nak bincang.
Ini yang. Maka bangun imam kepada rakaat kelima, niscaya tidak harus baginya mengikuti imam itu. Padahal wajib ia mufaraqah dengannya. Kan, macam ni. Sekarang ni, makmum tadi masbuk, dia nak tambah rakaat. Dia masuk lambat sikit, nanti lepas imam salam, dia memang nak tambah rakaat. Kemudian, tiba-tiba imam naik rakaat kelima. Atau imam naik rakaat, kalau maghrib naik rakaat keempat lah. Kalau subuh naik rakaat ketiga lah. Kalau yang 4 rakaat naik rakaat kelima, imam naik rakaat yang kelima. Bila imam naik rakaat kelima, makmum tadi, dia masbuk, dia kata, jap lagi, lepas imam salam, memang aku nak tambah rakaat sebab aku tak cukup. Ini alang-alang imam dah tersalah. Dia tahu ni, dia tahu. Alang-alang imam tersalah, imam dah naik rakaat kelima, aku follow ikut aje lah imam naik rakaat kelima. Sebab memang nak tambah satu lagi pun. Boleh ke tak? Tak boleh. Tetap tak boleh. Tetap batal juga. Makmum yang naik rakaat yang keempat lah bagi makmum, sedangkan imam naik rakaat yang kelima, makmum tahu. Sepatutnya ni tahiyat akhir ni. Tiba-tiba imam pergi naik rakaat kelima. Makmum kata cantik, alang-alang aku memang naik rakaat kelima, dia ikut. Makmum ikut, makmum batal. Imam tak batal. Sebab imam dia bukan sengaja naik rakaat kelima, maka tak batal. Makmum kenapa naik rakaat? Kan? Makmum memanglah naik rakaat yang keempat, tapi sebenarnya makmum waktu tu kena tahiyat. Ikut ke tempat yang betulnya adalah tahiyat akhir. Maka imam tersilap, imam bangun. Makmum tadi dia kena duduk juga tempat yang sebenarnya. Walaupun kebetulan dia memang nak tambah rakaat, maka dia kena duduk kat mana? Dekat tahiyat akhir. Duduk tunggu lah. Walaupun memang dia nak tak cukup satu rakaat. Dan ini, kalau makmum tu ikut, makmum tu batal. Makmum tadi boleh buat dua perkara. Yang pertama, dia boleh tunggu je dekat tahiyat akhir, tunggu je. Tunggu imam turun balik. Kalau nak tegur imam, silakan. Tak wajib tegur imam. Subhanallah, tak wajib. Kalau tak nak tegur pun tak apa. Bukannya wajib tegur imam. Duduk diam je kat bawah tu. Tak boleh bangun. Bangun batal. Duduk je. Kalau ada yang tegur, imam tak nak turun ke, biar je lah. Imam rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat akhir. Masih imam tahiyat akhir tu sama lah dengan makmum yang dah lama tunggu ni. Kemudian, imam salam. Bila imam salam, makmum baru naik tambah rakaat. Jika imam sedar, tadi terlebih kot. Imam tadi sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Walaupun makmum tadi tunggu kat bawah, dia tak ikut imam pun. Sebab kalau makmum ikut imam yang salah tadi, makmum batal. Jadi makmum tunggu je kat bawah. Aku tak salah je tu. Aku tak salah, tunggu je. Tiba-tiba sebelum salam, imam sujud sahwi. Memang sunat sujud sahwi pun. Imam baru sedar kot masa tahiyat tu. Imam pun sujud sahwi. Bila imam sujud sahwi, makmum tadi yang tak buat makmum, dah lah dia tak buat salah. Dah lah dia tak ikut imam salah. Bila imam sujud sahwi, bila imam dah sedar sujud sahwi, makmum ni kalau tak sujud sahwi, makmum batal. Ketika imam sujud sahwi, makmum kena sujud sahwi juga. Kemudian lepas tu imam pun salam. Bila imam salam, makmum tambah rakaat lah. Tambah rakaat. Lepas makmum tambah rakaat, rukuk, i'tidal semua. Sebelum salam, makmum sunat sujud sahwi lagi sekali. Jadi sunat pula. Yang tadi wajib. Yang tadi kenapa wajib? Yang tadi wajib sujud sahwi kerana mengikut imam. Yang sebelum makmum salam ni kenapa pula sujud sahwi? Sunat je sujud sahwi, tak wajib. Kerana tanggung kesalahan imam juga. Makmum tu soalan macam menanggung kesalahan imam. Walaupun makmum tak buat salah. Walaupun makmum dah sujud sahwi dengan imam tadi, yang kena paksa tadi. Jadi dalam masalah ni ada dua sujud sahwi. Sujud sahwi yang pertama, sujud sahwi wajib. Yang mana sujud sahwi ni bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Sebab makmum tadi nak tambah rakaat. Jadi bukan tempat sujud sahwi situ. Sujud sahwi adalah sebelum salam. Tapi kenapa makmum ni kena sujud sahwi juga? Sebab imam sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu namanya wajib. Kemudian bila imam tambah rakaat sebelum salam, kenapa sujud sahwi juga? Yang ni sunat sujud sahwi. Ini adalah tempat sebenar. Tapi tak wajib. Tak wajib pun sujud sahwi. Sujud sahwi ni sunat. Jadi kita dapat faham, sujud sahwi secara umum adalah sunat. Tapi jika imam buat, makmum wajib buat walaupun bukan tempatnya. Walaupun bukan tempat makmum punya sujud sahwi. Okey. Jadi kalau makmum kata pening, tak erti nak buat, makmum tadi yang duduk tahiyat akhir tadi, yang dia masbuk, imam tiba-tiba naik rakaat kelima, dia tahu ni dan dia tak erti nak buat macam mana, dia boleh mufaraqah itu. Mufaraqah boleh. Mufaraqah, makmum naik, imam naik rakaat kelima, biarkan dia, makmum tadi mufaraqah, terus naik rakaat keempat lah, sembahyang teruskan sembahyang seorang. Yang terbaik mana satu? Yang terbaik tunggu imam. Jangan cepat nak bercerai.
Jangan cepat nak mufaraqah dengan imam. Tunggu je imam dekat tahiyat akhir. Dan jika seorang makmum yang masbuk mengikutinya pada rakaat yang kelima imam tadi, sedangkan makmum tadi pun alang-alang dia kata aku nak tambah juga nanti, baguslah dia kata, serta mengetahui dengan lebihnya, dia tahu imam tu lebih, niscaya tidak sah ikutannya, batal makmum. Qudwahnya batal makmum. Sebaliknya, jika ia mengikutinya dengan kejahilannya dan mendapati ia semua rakaat sertanya, niscaya sahlah sembahyangnya. Kalaulah makmum tadi tak tahu, jahil ni, dia kata kejahilan ni maksud makmum tadi tak tahu benda, dia mari lewat. Bila dia mari lewat, dia tak tahu pun imam ni rakaat ke berapa dah. Itu tak tahu. Bukan jahil tak mengaji ni, bukan. Bukan jahil tak belajar. Maksudnya kata kalau kita bagi contoh, sembahyang 4 rakaat, dia masuk rakaat keempat lah kot. Dia masuk rakaat keempat. Dia datang tu imam dah rakaat keempat. Tapi makmum ni tak tahu. Dia pun Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, jadilah makmum ni kata. Lepas pada tu imam naik rakaat kelima. Makmum tadi mana tahu dia baru sampai. Macam tu lah kot. Makmum tadi ingat, rupa-rupanya aku masuk rakaat ketiga. Sebab tu imam bangun lagi ni. Sedangkan sebenarnya dia masuk rakaat keempat dah. Imam rakaat keempat baru dia masuk. Tapi dia mana tahu. Bila imam naik rakaat kelima, makmum ni tak tahu. Makmum ni jahil masuk tak tahu. Sebab mari lambat. Tiba-tiba imam naik rakaat seterusnya. Oh, dia kata rupa-rupanya aku masuk rakaat ketiga tadi. Kemudian dia terus sembahyang dengan imam. Imam tahiyat akhir, dia tak tahu ni. Sedangkan dia batal kan. Tapi sebab dia tak tahu, tak batal lah. Makmum tak tahu, makmum tak batal lah. Imam pun tak tahu, terlupa, imam pun tak batal. Okey. Makmum tadi pun sepatutnya kalau dia tahu, dia batal. Kalau kata makmum tahu, ini rakaat keempat, tiba-tiba imam naik rakaat kelima. Aku nak tambah 3 lagi ni. Alang-alang naik lah. Makmum naik. Makmum batal. Sebab tempatnya bukan naik. Walaupun dia masbuk. Tempatnya dekat tahiyat akhir. Macam kes tadi lah. Makmum tadi kena tunggu dekat tahiyat akhir. Biar imam pergi. Siapa nak tegur-tegur lah. Tak nak tegur pun tak wajib. Tunggu imam turun sampai tahiyat akhir. Kemudian salam. Imam salam, makmum tambah. Kalau imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi juga. Sama macam tadi. Cuma makmum tadi kena tambah 3 lah lepas salam. Kemudian akhir sekali makmum tadi sunat sujud sahwi pula. Tak wajib, sunat pula. Menanggung kesalahan imam walaupun makmum tadi tak buat. Itu kalau makmum tahu. Ini makmum tak tahu. Imam tu sebenarnya dah rakaat keempat. Bila imam bangun seterusnya, oh rupanya aku masuk rakaat ketiga. Baru dia rasa macam tu. Maka sepatutnya batal makmum tadi ikut. Naik rakaat ke-5 imam tadi. Makmum tadi rakaat kedua lah. Tapi sebab dia tak tahu, tak batal. Kemudian imam salam, dia pun tambah 2 rakaat lagi. Sepatutnya batal kan? Dia kata apa ni? Tak batal. Dan dikira rakaat itu baginya. Rakaat kelima imam tu dikira menurut qaul yang sahih. Sebab dia mana tahu. Yang kata batal-batal tadi kalau tahu. Kalau tak tahu, sah. Nanti makmum tadi tambah 2 je. Imam sembahyang 5, makmum tak tahu. Makmum masuk dapat 2 rakaat daripada imam. Maka tambah 2 je lah. Tapi kalau ikut hakikatnya, rakaat kedua makmum tadi tu tak sah. Sebab imam bagi tambah rakaat kelima. Mana boleh? Tapi sebab tak tahu. Dah tahu pun, lepas salam dah pun, tak apa. Kalau ketika itu tahu, makmum tadi batal. Memang pelik-pelik daripada masalah pertama sampai masalah ke-1 semua masalah pelik-pelik. Memanglah kitab kita ni berkitab cerita tentang imam makmum kan. Okey, masuk masalah ke-102. Masalah ke-102. 102 qala al-musannif rahimahullahu taala. Aku sama juga. Berdiri imam ke rakaat yang ketiga. Imam berdiri rakaat ketiga. Imam tak sedar lah ni. Kalau imam sedar, batal. Imam tak sedar. Berdiri imam ke rakaat yang ketiga pada sembahyang Jumaat kerana terlupanya. Okay. Maka diikuti makmum yang masbuk. Makmum masbuk juga, cerita yang sama tadi. Pada rakaat itu kerana jahilnya. Jahil ni maksud bukan makmum tu tak belajar kan. Makmum tak tahu, makmum masbuk, mari lambat. Dan mendapati ia semua rakaat sertanya. Maka sembahyangnya itu sah dan dikira rakaat. Dan baginya menurut qaul yang sahih.
Dan apabila imam memberi salam, maka hendaklah ia makmum menghabiskan baki sembahyangnya. Apabila makmum dapat satu rakaat dengan imam solat Jumaat, barulah makmum tadi dapat Jumaat, dan makmum tadi tambah satu aja lepas imam salam. Itu memang standard punya, hukum standard lah. Dalam solat jemaah biasa, makmum dapat tahiyat akhir pun memadai dah untuk makmum tadi dapat jemaah. Nanti imam salam tambah. Kalau sembahyang 4 rakaat, imam tahiyat akhir, makmum pun Allahu Akbar, terus duduk tahiyat akhir. Kemudian imam salam, makmum tambah 4. Kita dah tahu dah, makmum akan dapat berjemaah dengan imam sekurang-kurangnya. Makmum tadi Allahu Akbar, bunyi ra tu sebelum imam Assalamualaikum, mim imam. Kalau makmum Allahu Akbar, imam Assalamualaikum. Bunyi ra dulu, ra makmum dulu, imam kum. Ya? Maka makmum tadi dapat jemaah, dapat berjemaah. Itu solat biasa. Maka makmum tadi dah dapat 27 dah. Makmum tadi dapat jemaah dah. Oleh kerana imam dah salam, makmum tadi tak boleh turun dah, tak boleh duduk dah. Dia berdiri terus sembahyang, tapi dapat pahala jemaah. Jadi kita dapat faham, jika sembahyang berjemaah, untuk dapat sembahyang jemaah biasa yang lain-lain, untuk dapat berjemaah, makmum tadi mesti Allahu Akbar ra tu sebelum imam Assalamualaikum mim. Okey. Tapi dalam sembahyang jemaat tak boleh. Dalam sembahyang jemaat mesti dapat satu rakaat dengan imam. Sekurang-kurang imam rukuk, rakaat kedua makmum rukuk. Maka makmum tadi dapat satu rakaat, langsung tak dapat satu rakaat. Imam dah i'tidal, imam dah sujud, imam dah duduk di antara sujud, imam dah tahiyat akhir. Baru makmum tadi yang sembahyang Jumaat tadi baru masuk. Makmum tadi tak dapat Jumaat. Dengan maksud niat Jumaat juga. Nanti lepas imam salam tambah 4 jadi zuhur, bukan tambah 2. Tambah 4 jadi zuhur. Sebab nak dapat Jumaat mesti dapat satu rakaat dengan imam. Kemudian baru tambah satu. Nak dapat solat jemaah, solat selain daripada Jumaat, dapat imam tu silap. Lah, rakaat 5, rakaat 3. Rakaat lebih. Bila imam pergi rakaat yang ketiga, rakaat yang lebih, tu tak kira. Makmum tadi tak tahu. Makmum tadi kata cantik, dapat satu rakaat. Dia baru sampai. Sedangkan imam tu salah. Sepatutnya tak boleh lah kan. Sebab rakaat tu rakaat yang salah. Tapi makmum tak tahu. Makmum pun Allahu Akbar, dapat juga satu rakaat dengan imam. Yang mana rakaat makmum tadi sebenarnya rakaat yang salah, rakaat ketiga imam. Maksudnya tak boleh. Tapi makmum tak tahu. Makmum bertakbir. Bila imam salam, makmum tadi tambah satu rakaat. Dia kata ni, mengikut qaul yang asah, yang sahih, dan apabila imam memberi salam, maka hendaklah ia menghabiskan baki sembahyangnya. Makmum tadi bila imam salam yang rakaat yang ketiga tadi tu, makmum tadi tambah satu. Sepatutnya tak boleh. Jadi zuhur. Sepatutnya. Adakah sah bagi makmum? Ada khilaf ulama. Pendapat yang sahih dia kata sini, dapat juga Jumaat. Pendapat yang kedua tak dapat. Dengan maksud dia kena sembahyang zuhur lepas pada tu. Tapi yang dalam kitab kata dapat. Cuma bila dia tahu? Bila tahu lepas sembahyang lah. Masa sembahyang tu mana besar perasaan. Macam nak bercakap, dia tambah rakaat ni, dia tengok orang kecoh. Apa hal orang kecoh? Dia takkan nak tanya apa hal. Dia sembahyang aja. Lepas habis sembahyang dia kata, apa hal tadi kecoh-kecoh? Imam tadi rakaat ketiga. Lah, rakaat ketiga tak ada orang tegur. Ada imam degil. Aku tadi masuk rakaat yang ketiga lah maknanya. Tapi habis sembahyang dah habis dah ni. Maka kata pendapat ni kata boleh. Maka halal. Tapi kalau dia tahu, ni imam rakaat ketiga ni. Sebab masa dia pakai motor, imam sujud rakaat pertama. Dia pakai motor, imam naik Allahu Akbar rakaat kedua. Mana dia tahulah imam rakaat kedua. Tiba-tiba baru nak masuk terkentut pula. Allah, aku tak dapat ke ni? Buat cerita lah. Dia pergi toilet, dia pergi ambil wuduk. Dia masuk-masuk dengan sembahyang dengan imam je. Imam dah tahiyat akhir. Sepatutnya imam tahiyat akhir. Sepatutnya. Tiba-tiba sujud tak akhir ni. Tiba-tiba dia nak sampai dia tengok imam bangun rakaat. Ini rakaat ketiga ni. Makmum tahu. Dia takbir. Tak sah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh dengan maksud dia niat, dia takbir dan lepas tu dia tambah satu lah. Sebab imam naik rakaat ketiga, dia kata cantik. Imam salah, dia punya pasal. Aku tetap dapat satu rakaat, dia kata. Maka macam tu tak boleh sebab dia tahu. Katakanlah dia nak masuk juga, dia tahu imam rakaat yang ketiga. Kes ni sama ada Jumaat ataupun sembahyang lain pun samalah dari sudut kaedahnya. Imam dah naik rakaat ketiga, makmum memang tahu imam rakaat ketiga. Dia tahu imam rakaat ketiga. Alamak, kalau masuk ni memang tak dapat. Sebab dia memang tahu pun tak dapat rakaat. Jadi dia pun takbir. Niat dia sembahyang Jumaat.
Allahu Akbar, niat sembahyang Jumaat. Allahu Akbar, duduk tahiyat. At-tahiyah. Tunggu. Nak tegur imam silakan, tak nak tegur pun silakan, sebab tegur imam bukan wajib, sunat. Kalau imam sujud sahwi, katalah imam sujud sahwi, makmum tadi wajib sujud sahwi. Dahlah dia tak salah. Dahlah lepas dia takbir terus duduk seorang-seorang, duduk je. Imam duduk berdiri, bukan seorang-seorang lah, mungkin ada ramai lagi lah. Duduk je tahiyat. Kena imam yang tak ada salah apa-apa ni, yang bukan tak dapat Jumaat dah pun, sujud sahwi. Kemudian imam duduk dan salam. Bila imam salam, makmum tadi tambah jadi zuhur 4. Memang pelik sembahyang hari tu. Rasa pelik sembahyang. Tu antara. Dan begitu juga sembahyang biasa ni pun sama juga. Sembahyang biasa. Katalah sembahyang Isyak, imam naik rakaat kelima. Sama juga kaedahnya. Makmum ni tahu. Bila makmum tahu, makmum tengok, oh, imam rakaat kelima ni, makmum baru nak masuk. Allahu Akbar, terus duduk tahiyat. Sebab itu tempat yang sepatutnya. Tunggu je imam. Tegur pun boleh, tak tegur imam pun boleh. Kemudian imam tu apa semua, imam tahiyat, imam bagi salam. Makmum tadi tambah terus 4 Isyak. Sama juga kaedahnya. Tiba-tiba sebelum salam tu imam sujud sahwi, makmum yang tak buat salah apa-apa tadi sujud sahwi. Wajib, wajib. Bukan sunat, wajib. Lepas makmum tadi wajib sujud sahwi sebab imam sujud. Kemudian imam duduk dan imam salam. Habis sembahyanglah. Makmum tadi tambah 4 lah Isyak. Sebelum salam, makmum tadi sunat sujud sahwi. Ni sunat, tak wajib pula. Sama tadi. Seolah-olah makmum tadi menanggung kesalahan imam walaupun makmum tak buat salah apa-apa. Tu kaedah tu. Best. Pening bala. Makmum yang mana? Yang mana banyak sangat tadi? Mana satu tu? Oh, makmum yang pasal imam buat salah. Makmum tadi dapat 2 rakaat lah, elok lah dengan imam. Rakaat ketiga. Okey. Tapi makmum yang tahu rakaat ketiga ni lah. Yang biasalah makmum yang sembahyang daripada awal daripada imam. Makmum yang sembahyang daripada awal imam. Dia ada beberapa perkara ni. Yang pertama, makmum dapat 2 rakaat dengan imam lah. Makmum sama dengan imam. Imam takbir, makmum takbir. Kemudian bila imam naik rakaat ketiga, makmum tadi tahiyat akhir lah. Duduklah kat tahiyat akhir, tak boleh bangun. Makmum yang bangun dan tahu, batal. Makmum yang blur, pening macam imam juga, tak batal lah sebab dia pun tak sengaja. Makmum dia pun, imam rakaat ketiga ni, makmum pun duduk. Tunggu tahiyat. Allah, lama lah baca apa ni. Katalah itu, makmum sebenarnya tak kisah lama ke tak lama. Tak penting, tu buat cerita je. Sekejap pun tak apa. Makmum tadi tiba-tiba, aku nak mufaraqah lah, banyak kerja lain nak buat. Aku banyak kerja lain. Nak masuk office ni. Nak masuk kerja ni. Punch card merah nanti kan. Jadi, makmum tadi mufaraqah. Makmum boleh mufaraqah, tak batal dan teruskan sembahyang dengan syarat. Tak ada masalah. Syaratnya makmum tadi, sekurang-kurang dia dapat 1 rakaat. Kalau dalam kes tadi, dia dapat 2 rakaat dengan imam. Bila makmum dapat 2 rakaat, sembahyang Jumaat dengan imam, makmum tadi mufaraqah terus baca tahiyat dan salam, tak ada masalah. Tadi kalau boleh lah, boleh. Masalah yang kedua, makmum tadi cuma dapat 1 rakaat aja. Masbuk jugalah dapat 1 rakaat dengan imam. Imam rakaat kedua baru dia masuk. Dalam masalah ni pun boleh juga. Lama imam naik rakaat ketiga, makmum tak boleh naik. Dia kata alang-alang aku naik, imam naik rakaat ketiga, aku memang nak tambah. Tak boleh tu, dah tahu dah kan, tak boleh. Jadi makmum tadi kena tunggu dekat tahiyat akhir. Tunggu aja. Tiba-tiba rasa nak mufaraqah, imam ni lama pula, banyak kerja lain nak buat ni. Makmum tadi pun boleh mufaraqah juga. Cuma mufaraqah dia kena tambah rakaat lah. Mufaraqah dengan imam, tambah. 1 lagi, tahiyat, salam. Biarlah imam buat apa. Kalau makmum langsung tak dapat, yang tu tak boleh. Makmum tadi langsung tak dapat rakaat. Lepas tu ada 3 keadaan. Makmum tadi masa imam tahiyat baru dia masuk. Sepatutnya imam tahiyat, bukan imam tahiyat. Imam dengan sujud. Dia pun imam sujud yang terakhir. Rakaat kedua sujud yang kedua. Makmum Allahu Akbar terus sujud. Tiba-tiba sepatutnya tahiyat akhir. Dia tahu pun, makmum ni tahu. Imam pergi naik rakaat ketiga. Makmum tadi tak boleh naik rakaat ketiga dan makmum tadi memang tak dapat Jumaat pun. Nanti imam salam tambah 4. Memang dah tahu pun. Makmum tadi tunggu aja. Tunggu aja. Makmum tadi, imam aku nak mufaraqah, ini tak boleh. Tak boleh. Habis tu macam mana? Kena tunggu juga imam turun. Dia tak boleh mufaraqah untuk sambung sembahyang jadi zuhur, tak boleh. 3 masalah. Sebab apa? Sebab makmum tadi lepas ni nak jadi 4.
nak jadi zuhur. Kalau dia terus zuhur, dia terus mufarakah dan naik zuhur, makmum ni telah sembahyang zuhur sebelum imam salam. Mana boleh? Orang lelaki yang wajib solat Jumaat, dia tak boleh sembahyang zuhur selagi qawariyah dia tak salam. Imam dia tak salam sembahyang Jumaat. Selagi tu dia tak boleh sembahyang. So, orang lelaki yang wajib Jumaat, dia tak boleh sembahyang zuhur. Orang lelaki yang wajib Jumaat, dia tak boleh sembahyang zuhur. Maknanya dia tak nak sembahyang Jumaat lah. Dia tak boleh sembahyang zuhur. Tapi dia kata, aku nak sembahyang zuhur. Dia nak sembahyang zuhur tadi, tak sah sembahyang zuhur dia selagi imam tak salam sembahyang Jumaat. Jadi dalam kes tadi, imam tak salam lagi. Imam kan rakaat ketiga, belum salam lagi. Makmum tadi tak boleh mufarakah. Kalau mufarakah, seolah-olah dia sembahyang zuhur sebelum imam salam Jumaat. Sebab tu tak boleh dalam masalah ketiga. Masalah pertama boleh kalau dapat 2 rakaat. Sebab dia dah dapat 2 rakaat. Kalau dia dapat dengan imam 1 rakaat, nak tambah 1, boleh mufarakah. Sebab imam lama sangat rakaat ketiga. No problem. Boleh. Masalah ketiga tak boleh. Habis tunggu aje lah. Selagi imam tak salam, selagi itulah makmum tadi tak boleh sembahyang zuhur. Cuma dia memang sembahyang Jumaat. Cuma lepas ni, lepas imam salam, dia nak jadi zuhur. Jadi tak boleh juga dalam masalah ketiga. Okay. Apa lagi? Masalah 103. Masalah 103. Pening. Memang pening masalah ni. Dia, saya nak ingatkanlah, kitab Qaulul Tam ni, asalnya kitab Arab. Ada 500 masalah. Semua masalah yang rare, yang pelik-pelik, yang tak ada dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Dia saja cari. Jadi, AJK, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah, dia terjemahkan daripada kitab Qaulul Tam yang Arab, dan dia pilih 200 lebih masalah je. Dia tak ambil 500. Sebab dia kata 200 lebih lagi masalah lain lagi, orang Melayu tak buat masalah tu dalam sembahyang Jumaat. Makmum tak buat, pelik-pelik. Jadi bila tak buat begitu, dia tak ambil. Dia cuma ambil 200 lebih yang kemungkinan orang Melayu biasa buat. Dan yang dalam kitab tu, kitab Arab tu, semua memang pelik-pelik. Masalah pelik-pelik. Sebab tu kitab Qaulul Tam ni pelik lah, istilahnya pelik lah. Bukan pelik, rare, jarang-jarang dibincangkan. 103. Berapa dah? Baru setengah jam. Makmum yang taqalluf kerana membaca tasyahud awal. Taqalluf ni menyalahi, tak ikut imam. Taqalluf ni menyalahi. Maksudnya kalau imam, contoh dalam masalah tahiyat awal, imam tahiyat awal, dia tak tahiyat awal. Dia panggil taqalluf. Panjang ni. Mana tutup? Oh, dia tak ada penutup. Yang taqalluf. Kerana hendak membaca tasyahud awal, dalam masalah tasyahud awal, niscaya batallah sembahyangnya. Okey. Jadi dia kata kat sini, makmum, imam bangun, tak baca tahiyat awal, terlupalah. Imam terlupa tahiyat awal. Makmum, dia kata imam ni malah, atau imam ni lupa sama ni, kata aku baca tahiyat awal, aku tak kira baca laju-laju. Imam dah naik rakaat ketiga dah. Makmum taqalluf, menyalahi. Maknanya menyalahi itu maksud makmum batal. Makmum baca juga, ni saya batal sembahyang makmum. Jadi kita dapat faham, kalau imam tahiyat awal, kalau imam tinggal tahiyat awal, terus naik rakaat ketiga, makmum yang baca tahiyat awal batal. Sama ada makmum tu memang ikut daripada awal imam, atau makmum tu masbuk sekalipun, batal. Batal. Contohnya, imam takbir, dia takbir. Kemudian imam tinggal, terlupa tahiyat awal. Bila imam terlupa tahiyat awal, imam pun bangun. Dia kata, aku baca tahiyat awal, batal makmum tadi. Satu. Kalau masbuk macam tu juga. Sepatutnya dia bukan tahiyat awal. Dia baru rakaat pertama, imam rakaat kedua dia baru masuk. Kemudian dia tengok, imam ni tak tahiyat awal. Tapi dia ni masuk rakaat kedua imam kan. Makmum tadi kata, baca tahiyat awal, batal juga. Dia tak kira masbuk ke, tak masbuk ke, muafiq ke. Makmum, imam tinggal tahiyat awal, makmum mesti tinggal juga. Dia tak boleh lawan tokeh. Walaupun sebenarnya tempat tu adalah tempat tahiyat awal, makmum tetap tak boleh buat juga. Walaupun makmum kata, aku sempat baca Fatihah rakaat ketiga, nanti aku baca laju-laju, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah, kata laju-laju, sempat, tetap juga makmum tadi batal. Sama ada makmum tu masbuk ke tak masbuk ke, batal. Mudah je kaedah dia. Imam tinggal tahiyat awal, makmum wajib tinggal tahiyat awal. Makmum makmum tahiyat awal juga,
lawan imam, walaupun imam dah berdiri rakaat ketiga, makmum batal dalam apa keadaan sekalipun. Itu je kaedah dia. Mudah. Dan jika imam duduk kerana membaca tasyahud awal. Jadi imam baca tasyahud awal pula. Maka tiba-tiba makmum bangun qiyam. Ini lawan tokeh juga. Yang tadi lawan je ni. Imam tinggal tahiyat awal, dia baca. Makmum baca. Batal. Ini terbalik. Imam baca tahiyat awal, makmum lawan tokeh, berdiri. Makmum berdiri rakaat ketiga. Malah aku baca. Ini bukan tak sengaja, sengaja tak nak baca. Malah aku dia bangun rakaat ketiga. Adakah batal? Dengan sengaja, maka tidaklah batal sembahyang. Nampak? Pelik tak? Pelik tak? Imam tahiyat awal, makmum bangun. Tak nak tahiyat awal. Sedangkan tahu tahiyat awal tu bukan wajib, sunat kan? Makmum kata, aku tak nak ikut lah, sunat je pun. Dia pun bangun rakaat ketiga. Hukum makruh bangun tu. Tapi, adakah batal? Tak batal. Imam terus bangun rakaat ketiga, tidak tahiyat awal. Makmum tadi kata, imam ni lupa sokmo, aku nak tahiyat awal lah. Batal pula. Dia gitu. Dia ada 4 keadaan. Kita dah bahas dalam kitab Musalli dulu, lama dah lah. 4 keadaan. Yang pertama, yang sunat. 4 keadaan yang sunat. Yang pertama, sujud tilawah. Pagi Jumaat tu, imam baca sujud tilawah. Imam baca ayat sajadah. Lepas tu, imam pun sujud lah. Sujud tilawah lah kan. Biasanya pagi Jumaat lah kita buat. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Imam sujud. Makmum tak sujud, makmum batal. Lawan tokeh, taqalluf, batal. Terbalik, imam tak sujud, imam baca innama tak sujud, wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madha. Terus imam sambung. Imam ni patutnya sujud ni, tak sujud. Makmum sujud, makmum batal juga. Jadi dalam masalah sujud tilawah tadi, lawan imam je batal. Tak kisah mana-mana. Sama ada imam sujud, makmum tak sujud, imam tak sujud, makmum pergi sujud, dua-dua batal. Satu. Yang kedua masalah ni, iaitu tahiyat awal. Imam tinggal tahiyat awal, makmum kena tinggal, wajib tinggal juga. Imam tahiyat awal, makmum boleh nak lawan tokeh bangun. Boleh, tak batal. Dua dah. Yang ketiga, kunut. Imam kunut, makmum boleh tak nak kunut, sujud, tak betul. Tapi hukumnya makruh. Imam tak kunut, makmum boleh kunut walaupun imam dah sujud. Jadi masalah kunut boleh lawan tokeh, dua-dua keadaan. Imam kunut, makmum boleh sujud, tak nak kunut, boleh. Ataupun tak nak angkat tangan, boleh. Imam tak kunut terus sujud, makmum boleh. Allahumma hdini fi man hadait, baca laju-laju lah sebelum, jangan tinggal lama sangat. Boleh lawan tokeh, dua-dua kunut. Yang ketiga, sujud sahwi. Imam sujud, makmum mesti sujud. Imam sujud sahwi, makmum mesti sujud sahwi. Imam tinggal sujud sahwi, imam tak sujud sahwi, makmum boleh lawan tokeh, sujud sahwi setelah imam salam. Jadi 4 keadaan ni semua berbeza. Kadang-kadang imam buat, makmum wajib buat juga. Kadang-kadang imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Dan 4 keadaan ni kita dah bincang panjang lebar lah sebelum ni. Inilah masalah ini adalah masalah tahiyat awal. Imam tinggal tahiyat awal, makmum tak boleh buat. Imam tahiyat awal, makmum boleh tinggal. Tapi makruh lah tinggal sunat abad. Okey. Dan perbezaan, kenapa beza di antara dua ni? Di antara tadi, patutnya kalau imam tahiyat awal, makmum tinggal lawan tokeh, batal lah juga. Ini tidak. Imam tahiyat awal, makmum bangun tak nak tahiyat awal, tak batal. Imam tinggal tahiyat awal terlupa, makmum pergi tahiyat awal, makmum batal pula. Kenapa perbezaan ni berlaku? Ni dia nak bagi hujah dia. Dan perbezaan di antara taqalluf, lawan tokeh tadi ni, makmum taqalluf, menyalahi makmum yang menyalahi imam tadi, kerana tasyahud awal membatalkan sembahyang, kerana tasyahud awal membatalkan sembahyang, dan qiyam makmum semasa imam duduk tasyahud awal tidak membatalkan sembahyang. Kenapa? Apabila imam tinggal tahiyat awal, makmum pergi tahiyat awal, makmum batal. Berbeza dengan imam tahiyat awal, makmum pergi tinggal tahiyat awal, makmum batal. Kenapa beza ni? Kerana bahawasanya taqalluf untuk membaca tasyahud itu menyalahi imam, kerana makmum menyalahi imam, kerana makmum nak baca tahiyat, sedangkan batalan kenapa? Itu meninggalkan dua perkara wajib. Meninggalkan dua perkara wajib. Pertama
fardu qiyam, dan kedua mengikut imam. Itu hujah dia. Kenapa batal? Kita baca dulu lah. Manakala qiyam makmum dahulu daripada imam itu, imam tahiyat awal, makmum lawan tokeh bangun, tak batal. Kenapa? Kerana meninggalkan satu wajib saja. Makmum awal batal kerana makmum tadi telah meninggalkan dua kewajipan. Kewajipan yang pertama adalah qiyam. Berdiri adalah wajib, rukun. Tahiyat awal sunat. Sunat apa? Berdiri adalah rukun. Bila imam berdiri, imam telah melakukan rukun. Makmum tak ikut. Jadi makmum telah meninggalkan satu kewajipan, iaitu tidak berdiri. Satu. Yang kedua, dia kata kewajipan mengikut imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi fala takhtalifu. Dijadikan imam untuk diikuti, jangan lawan tokeh. Tiba-tiba makmum tadi tak ikut, sedangkan imam tinggal tahiyat awal, sunat aja, pergi ke qiyam. Makmum duduk juga, makmum telah meninggalkan dua wajib. Yang pertama qiyam itu wajib, makmum tinggal. Yang kedua mengikut imam wajib, makmum tinggal juga. Jadi dua sebab tu batal. Kenapa? Bila imam tahiyat awal, makmum bangun rakaat ketiga, makmum tak batal pula. Kenapa pula? Dia kata kat sini satu wajib je, iaitu apabila imam tahiyat awal, makmum pergi bangun tak batal kerana makmum tadi dia lawan tokeh, dia lawan imam sekali je, iaitu tahiyat awal tak wajib. Jadi makmum meninggalkan imam, taqalluf dengan imam cuma satu je, iaitu qiyam, berdiri. Iaitu satu je. Satu wajib aja, qiyam. Sebab tu tak batal. Tu dia kata gitu. Kalau duduk, kalau imam tinggal tahiyat awal, makmum tahiyat awal juga, imam tinggal tahiyat awal, makmum tahiyat awal juga, tinggal dua kewajipan. Kewajipan berdiri dan kewajipan ikut imam. Kalau imam tahiyat awal, makmum tak nak tahiyat awal, makmum tadi meninggal satu kewajipannya, iaitu mengikut imam. Tu je lah. Habis duduk tadi imam tahiyat awal, tahiyat awal sunat. Aku tak apa tinggal saya sunat. Sunat biasa, maka satu. Sebab tu tak batal. Itu hujah dia bagilah. Al-Imam Haramain telah memutuskan bahawa makmum yang bangun dahulu daripada imam dengan sengaja, itu haram. Hukumnya, haram hukumnya ia turun kembali, membaca tasyahud awal dengan imamnya, dan batallah sembahyangnya jika ia turun membaca tasyahud. Pendapat Imam Haramain, ini ada khilaf, kita akan bahas akan datang bulan depan. Cuma yang ni dia nak beritahu Imam Haramain. Imam Haramain ni tok guru kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali ada tok guru nama dia Imam Haramain. Imam Haramain ni kata, jika makmum tadi kan dah bangun rakaat seterusnya, makmum tadi dah pergi rakaat seterusnya, kemudian makmum tadi pergi balik, maka batal jika turun tasyahud. Imam tasyahud awal, makmum tadi nak lawan tokeh, dia pergi bangun, tak batal kan? Masa berdiri tu makmum kata terasa bersalah pula, aku turun balik lah. Turun balik tu batal, kata Imam Haramain, batal. Sebab tadi dah bangun kan, dah berdiri kan, kenapa turun balik? Lah kan tahiyat awal, kenapa tak duduk awal-awal? Ini sengaja. Kenapa tak duduk awal-awal? Ingatkan malah nak tahiyat awal. Dah naik dah, berdiri dah, kenapa turun balik? Turun batal, kata Imam Haramain. Nanti kita akan bahas, akan datang bulan depan 104, 105. Sekejap, 104 ke? Kita akan bahas, akan datang lah. Iaitu sebenarnya itu bukan pendapat muktamad. Pendapat muktamad tak batal. Itu nantilah dia akan beritahu nanti. Jadi sebelum takut-takut tergantung benda ni, kita cerita 1-2 minit lagi. Jadi bila makmum dah berdiri dah, tahiyat awal tadi, imam berdiri tahiyat awal, imam tahiyat awal, makmum berdiri, makmum turun balik, Imam Haramain kata batal. Pendapat Imam Nawawi dan sebagainya masalah 104 nanti, dia kata tak batal. Itu pendapat muktamad. Macam ni, jika makmum tadi sengaja bangun rakaat ketiga, imam tahiyat awal, makmum sengaja berdiri, sedangkan imam tahiyat awal, tak batal kan? Tak batal. Sunat makmum tadi turun. Imam Haramain kata batal turun, tapi sebenarnya pendapat muktamad, Imam Nawawi kata sunat turun. Sunat, tak wajib. Kenapa tak wajib? Sebab dia memang tinggal tahiyat awal pun, dan tak batal pun. Jika makmum tadi tak sengaja berdiri, dia dengar Allahu Akbar, Allah, dia pun nak panjang, dia pun Allah berdiri, tak sengaja. Dia kata lah, imam tahiyat awal rupanya, dia berdiri tadi tak sengaja rakaat ketiga, wajib dia turun. Dia tak turun, dia batal makmum tadi. Itu akan salah 104 akan datang kita bincang.
Jadi yang masalah Imam Haramain ini bukan pendapat muktamad. Dia akan jelaskan balik 104. Jika makmum tadi sengaja berdiri rakaat ketiga, tidak tahiyat awal, imam tahiyat awal, tapi dia tidak tahiyat awal, dia sengaja berdiri rakaat ketiga, sunat bagi dia untuk turun tahiyat awal ikut imam. Kalau makmum tadi tak sengaja tersilap pergi berdiri rakaat ketiga, turun balik, makmum batal. Walaupun asal hukum asal bila makmum bila imam tahiyat awal, makmum boleh nak tinggalkan, itu hukum asal. Tapi yang ni tak sengaja. Sengaja wajib turun balik. Itu masalah akan datang, bukan sekarang. Takut tergantung itu. Masalah 104 kita akan bahas bulan depan. Makmum rukuk sebelum imam dan bangkit ia daripada rukuk sebelumnya. Yang ni 104 dia akan bahas panjang ni. Kita akan bahas Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.